Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Okay, hari ini untuk UAD 102 kita akan tengok about the taking lecturer note. Macam mana seorang mahasiswa ataupun you all sebagai seorang pelajar untuk mengambil nota kuliah dengan lebih efektif lah. Okay. Untuk yang minggu lepas kita dah tengok macam mana kita nak menguruskan masa dan juga macam mana kita nak menguruskan kita punya memori okay. So untuk overview this topic, pelajar akan didedahkan how to take the lecture notes, macam mana kita nak mengambil nota-nota kuliah, how to take the lecture note using the effective note. Kita menggunakan beberapa method untuk mengambil nota secara efektif lah. And then what to do include their notes and reviewing their notes. Okay, apa yang perlu ada di dalam notes dan apakah yang kita guna atau kita perlu masukkan di dalam nota tersebut lah. Okay. So dalam lecture notes, mengapa kita perlu mengambil lecture notes, kenapa kita tak hafal saja. Okay, ini adalah sebabnya, ada beberapa sebab. Yang pertama, promotes to active listening. Itu adalah untuk melatih you all menjadi sebagai seorang pendengar yang efektif lah, pendengar yang baik. Okay, pendengar yang aktif, bukan sekadar untuk hanya mendengar, tapi dia juga untuk melatih you untuk menjadi mengambil isi-isi penting yang telah disampaikan dan juga apa yang perlu dicatat dalam nota. Dan yang kedua, provide an accurate record of information. Ni penting supaya apa yang you dengar dan you mentafsir. Sebagai seorang mahasiswa, kita dah kena ada satu kemahiran ataupun kita ada satu skill untuk menapis segala information, dan kita ambil yang perlu, yang penting untuk kita catatkan. Okay. And then kalau nanti you ada rezeki berjumpa dengan ramai lagi lecturer lain, dan ada juga lecturer yang dia suka sembang, dia suka menyembang, dan dalam kuliah dia tu dia selit-selitkan juga dengan dia punya cerita-cerita, dia punya pengalaman-pengalaman. And then benda tu kita sebagai pelajar boleh dengar dan ambil sebagai pengajaran lah. Okay. Tapi tak semestinya benda tu boleh dimasukkan dalam nota, and then tak semestinya benda tu boleh masukkan dalam contoh-contoh untuk dijadikan sebagai contoh dalam exam. So you all kena pandai menapis information. So yang ketiga, provide an opportunity to interpret, condense and organize the information. Ini macam secretary, kena pandai dah, boleh kena menginterpret ataupun menganalisis information yang disampaikan oleh seseorang lecturer lah. Okay. Ada setengah tu dia suka bagi information je, and then you kena ambil betul-betul ambil betul-betul pendekatan yang terbaik lah untuk mencatat apa benda yang telah disampaikan. And then yang terakhir, provide opportunity for repetition of the material. So benda tu bila you dah catat, you dah dengar, you pakai you punya deria, dia menjadi satu repetition ataupun pengulangan yang boleh membuatkan you lebih mengingat benda tu. Okay. And then what to include in your notes, apa yang perlu ada dekat dalam nota you. Kita cakap pasal buat nota kan. Ada setengah kalau masa you belajar dulu masa sekolah, tulis nota kan, cikgu suruh minta tulis nota. So apa benda yang perlu ada kat dalam nota tersebut. So ada beberapa perkara lah yang perlu ada, iaitu yang pertama, heading dia ataupun dia punya tajuk utama dia. Always not all heading, the main point that are made during lecture. So biasanya setiap lecture tu dia punya topik-topik khas ataupun topik-topik tertentu yang berbeza-beza mengikut minggu.
Okay, macam kita punya UED ni setiap minggu kita ada topik yang berbeza, dan pastikan topik tersebut betul lah untuk setiap kuliah ataupun setiap nota supaya you all tak keliru. Okay, and then nombor 2, details. Apa yang detail ataupun maklumat penting yang dalam nota tersebut. Yang pertama, any fact of explanation, the expand or the explain, the main point that mention. Semua benda penting yang dimentionkan ataupun yang telah dipoint-pointkan perlu diambil kira. Definition, word, especially if you lecture repeat the several times. Setengah lecture dia suka repeat benda tu banyak kali, maknanya benda tu penting lah. Okay, and then nombor 3 tu enumeration or list of things that discuss, benda-benda apa yang didiscuss ataupun dibincangkan di dalam kelas. Okay, ataupun yang keempat tu example, you don't need to note all the detail for each example, but you need to know which the general topic. Ni macam yang saya mention tadi, lecture ada setengah lecture dia suka bercerita, dan you kena betul-betul tapis lah penceritaan dia tersebut, apa benda yang boleh diambil menjadi you punya nota. Okay, tak semua benda tak semua benda yang boleh dimasuk nota. Contohnya dia cerita pasal dia kat kampung ke, pasal dia ahli keluarga, hal-hal keluarga dia ke, pasal dia pergi bercuti ke, yang tu rasanya tak perlu diambil sebagai nota ataupun topik dalam dia punya subjek. Okay, and then yang kelima, anything that they repeat and spell out. Benda ni sama yang macam nombor 3 tadi. Benda nombor 2 tadi, benda yang selalu lecturer mention, selalu yang kerap di repeat dalam certain kuliah dia. Maknanya tu benda tu adalah penting. Okay, ada setengah lecturer pula dia saja repeat banyak kali benda tu. Rupanya benda tu masuk dalam exam. So you kena aware, kena betul-betul dengar apa yang dia cakap. Sebab pengalaman saya pun sama, lecturer akan menyebut benda tu 2-3 kali dan kita akan ingat, and then benda tu memang betul-betul keluar dalam exam. So ada setengah lecturer memang suka pakai skill macam tu lah. So kena aware. Setengah tu dia akan beritahu, okay, topik ni masuk dalam exam, topik ni masuk dalam exam yang mana-mana kan. Yang tu kalau dapat yang tu okey lah. Setengah tu dia tak akan beritahu, tapi dia repeat dalam dia punya kuliah tu banyak kali. Setengah tu sampai 2-3 kali kuliah pun disebut benda yang sama. Okay, and then anything that written on the whiteboard or the PowerPoint slide. Okay, setiap kali lecturer bagi slide, baca balik, tengok balik, and then apa yang ada dalam PowerPoint ataupun apa yang diconteng dekat whiteboard tu adalah benda yang penting lah. Okay, benda tu biasanya merupakan intipati dalam sebuah ataupun dalam satu kuliah. Okay, drawing, chart or problem that are writing on the board. Segala benda lukisan, segala benda carta ataupun fakta-fakta yang dinyatakan perlu diingat ataupun perlu dicatatkan dalam nota. Right. Yang ketiga, apa yang perlu ada dalam nota you adalah about the discussion class. Katakanlah satu hari tu lecturer minta you buat discussion, and then perlu buat nota untuk discussion tersebut lah. So some lecturer prefer to discussion format when it's teaching. Okay, you can easily take a note on the discussion, apa yang telah dibincangkan, segala poin-poin yang dibincangkan dalam discussion tersebut, catatkan. Okay, and instead of writing down the main heading, write down the question that's posed, and then list down the various points that are made during the discussion. Okay, and discussion ni lebih mudah untuk kita buat nota sebab kita akan bincangkan straightforward apa benda yang didiscusskan. Okay, and then nombor 4 ni mungkin kita tak termasuk sangat. Okay, math and science classes require specific strategies. You may find it helpful to write the problem on the left side. Okay, listen carefully for the main point that important detail put in your notes. Okay, nombor 5, PowerPoint presentation. Use the heading and subheading
in the PowerPoint presentation to organize your notes. Okay, copy the heading and sub-heading into your notes as the lecturer refer them, and then listen to what the lecturer say about the slide and take notes. Ini adalah antara persediaan awal pelajar mana yang rajin ataupun ada yang masa boleh ambil slide presentation lecturer, mana setengah lecturer tu dia suka bagi slide dulu. Ada setengah pula akan bagi selepas selepas kuliah. Macam saya suka bagi lepas kuliah mana yang dapat yang lecturer bagi sebelum kuliah boleh buat take note dulu, ambil dia punya heading dan juga sub-heading dia sebagai topik utama apa yang nak didiskuskan pada minggu tersebut lah. Okay, and then online lecture notes, some lecturer choose to post their lecture notes on the website. Contohnya macam YouTube ke dan sebagainya. Some post the lecture, ada post the notes after the lecture. Ni macam saya mention tadi So don't always ask whether or not they are really need to take notes in class, whether they can simplify print the notes either before the class. Okay, the answer is yes. Okay, maknanya boleh juga mana yang dah dapat notes yang diberikan oleh lecturer tersebut, print note tersebut dan boleh diguna pakai sebagai nota. Tetapi untuk lebih pemahaman, saya mencadangkan untuk setiap nota yang diprint tu dikembangkan lagi. Okay, bila you all nak dekat exam ataupun ada test, buat discussion Okay, when you take a notes, you are actively engaged in the class. You can consider the material, you can organize the material, and you can put the information in your own words. Maknanya bila you mengambil nota, you merupakan student yang aktif untuk mendengar lah. You tak kena mengantuk, you tak ada nak bersembang dengan kawan-kawan sebelah you tak ada nak buat kerja lain, you memberi perhatian dan juga menghormati lecturer yang berada di depan you lah. So itu adalah antara kelebihan ataupun adab yang perlu diamalkan di dalam setiap kelas, bukan kelas kita saja. So kalau online pun sama, even you tak buka kamera ke, you tak on you punya kamera, dan saya pun tak tahu apa yang you all buat di rumah, tapi sebagai seorang pelajar, adab tersebut perlu dijagalah. Okay, kalau you nak makan ke apa ke, untuk saya tak ada masalah. Okay, tapi janganlah sampai you all makan nasi depan kamera ni. Okay, sebab itulah kalau you ambil nota dalam setiap kelas online, itu adalah yang terbaik. Okay, mari kita tengok pula reviewing notes. Apa benda yang kena ada notes There are 3 ways to review your notes. Okay, yang pertama, aside from the heading, kita tengok daripada tajuk yang ingin dibincangkan pada minggu tersebut. Review the notes by using heading or topic to form your memory. Okay, maknanya bila kita baca tajuk je, kita akan ingat terus. Tetapi kita orang Melayu ataupun kita orang Malaysia ni, nombor satu ni memang terror. Okay, kita akan baca tajuk je, baca paper pun baca tajuk je. So bila kita baca tajuk je, katakanlah benda itu bukan apa yang dimaksudkan melalui tajuk, dan kita pun dah viralkan benda tu, benda tak betul. Katakanlah si A dilanggar lari, padahal dilanggar lari oleh sekian. You tak baca benda tu, memang menjadi kepakaran untuk paper atau newspaper punya wartawan untuk memanaskan berita dengan menyerahkan tajuk yang panas je lah. So kita sebagai orang Malaysia tak tahu apa cerita, tak nak baca, kita dah buat spekulasi, dah buat viral sana viral sini. Okay, and then bila kita decide the heading, then check your notes to see whether you're missing anything. Adakah ada isu-isu ataupun poin-poin tertentu yang you tak catatkan. Okay, and then review ni akan membantu untuk kita mengingat ataupun integrate kita punya notes yang lain lah. Okay.
And then aside from the recall question, when you think you know the information in your notes, use the recall question. Ini yang satu lagi skill yang boleh diguna pakai, di mana bila you dah buat nota tu, you cuba tanya balik question, tanya balik soalan kepada diri you. Contohnya berkaitan dengan macam mana untuk subjek ni kan, macam mana kita nak mengingat sesuatu topik. Dia ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4. Cuba tanya, cuba recall macam tu, cara recall macam tu And then topik yang sebelum ni kita belajar macam mana kita nak cepat mengingat sesuatu topik. Dia ada 1, 2, 3 apa-apa kan. So gunakan teknik recall question ni untuk setiap you punya notes tu. Dia boleh membantu you mengingat dan juga jika ada sebarang persoalan yang tak boleh dijawab, you boleh cari. Okay? You boleh cari untuk jawapan dia. Okay? This review method help you learn the material in a isolated way. You learn specific answer to specific question. Maknanya you tanya diri you yang jawab sendiri. So, persoalan ataupun soalan-soalan yang you berada dalam fikiran tu, bila you cari, you akan ingat you akan menjadi satu memori yang lama diingat dalam fikiran bila you cari jawapan dia. Okay. Sekejap sorry. Dia punya ni tulisan dia ni. Alright. So untuk yang ketiga, talk about the information with others. Yang ni adalah method yang kedua, yang ketiga, yang bila kita pakai dia akan menyebabkan kita lagi ingat apa yang kita dah tulis atau kita dah buat nota tu. Okay, so another way to study the information that you notes is simply to talk about it. Kita kena cakap, kita kena luahkan. Macam orang Islam, kita kena sampaikan kita kena sampaikan apa benda ilmu yang kita ada. Sebab tu teknik menyampaikan ni adalah satu teknik yang kaedah penyampaian ilmu yang sangat tinggi makamnya. Okay. So macam bila you ada satu ilmu, you berkongsi dengan orang lain, insya-Allah Allah akan menambahkan ilmu yang ada dalam diri you. Kalau tak percaya, cuba try apa yang saya cakap ni, and then betul tak apa yang saya kata ni. Okay, cubalah. Okay. Right, okay, and putting the information in your own words and explain it to the others is an excellent way to move it into long-term memory. And then, tapi kalau information ataupun ilmu yang you ajar tu, kenalah ajar yang betul. Janganlah ajar yang tipu-tipu pula. Maknanya you bagi information yang salah, you bagi fakta yang salah. Okay, benda tu cakap apa? Kena disampaikan dengan jujur dan juga penuh amanah. Okay, benda tu bila kita ajar, dia akan rasa tenang di hati, and then ilmu yang kita ajar tu pun kita ingat. Okay, you can take the turn discussion the information, predicting additional test question and quizzing each other. So bila dah bertukar-tukar information, bolehlah juga bertukar-tukar soalan. Okay. Kalau katakan si A tanya si B, si B tanya si C, ataupun you all buat quiz antara you all sendiri, soalan-soalan yang mungkin keluar dalam exam. Okay. And then you can also teach the material to someone or something. Okay. Mungkin you boleh pakai kaedah you buat slide you sendiri untuk terangkan kepada kawan-kawan. Okay. Untuk subjek A ni, CA ni, untuk subjek A, katalah Abu akan ajar, dan untuk subjek yang kedua Ali akan ajar kawan-kawan lain. So you akan rotate benda tu. Okay? Walaupun you tak, katakanlah you tak tahu subjek tersebut, cuba untuk ajar kawan-kawan, supaya insya-Allah Allah akan bukakan you punya hati, and then you akan dapat benda tu. Okay, benda ni terbukti dah saya pun pernah buat memang terbukti, tak ada tipu-tipu punya. Memang style ni memang kami pernah guna untuk belajar dulu. Okay, dulu saya diploma tak ada
tak ada senior. So kami adalah batch yang first. So apabila kami belajar, memang antara kami je. Kami pun tak ramai. Dalam masa tu satu kelas ada dalam 20 lebih je. Tak sampai 30 orang pun. So bila ada exam, kami akan tukar-tukar nota, dan buat group study, minta masing-masing ajar supaya ilmu tu sentiasa berkembang lah dalam di kalangan kami lah. Okey, untuk mendapatkan ataupun membuat satu nota yang efektif ataupun yang berkesan, kita akan guna pakai satu kaedah yang dipanggil nota Cornell, the Cornell method. Cornell ni nama orang yang membuat kaedah ni lah pada tahun 1900 something, dan dia mencipta metod ni untuk diguna pakai untuk buat nota. Macam mana dia punya metod ni? Metod ni dia still pakai kertas biasa, and then dia akan pecah-pecahkanlah kertas tu kepada beberapa section. Kalau kita tengok sini, section pertama tu dekat atas tu dia akan buat kolom-kolom kan. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama yang atas ni dia akan letak subjek lah, subjek apa yang kita belajar, date, and then tajuk dia apa benda. And then untuk kolom kedua yang di sebelah kiri ni, dia akan letak question, main point, visual clues. Sebab tu dia panggil Q punya box lah. Dia punya orang kata apa, heading ataupun subtopic heading kat sini. And then notes, this is section where you should take your note during the course of the lecture using bullet sentences and shorthand only. So dekat kolom yang ketiga ni, kotak yang ketiga ni, kita akan letaklah nota-nota yang ataupun information yang disampaikan mengikut kuliah yang tersebut lah. Jangan kita buat karangan kat sini. Nama pun nota, manakala kita akan letak bulat-bulat ataupun point-point kat sini, ataupun apa benda yang kita faham. Boleh juga letak diagram, boleh juga letak gambar, ataupun you nak lukis pun boleh, tak ada masalah. Ni sebab ni nota you sendiri kan. And then di bawah sekali kita akan buat satu kotak kecil ni. Kalau ikut ni besar sangat kotak dia ni. Kita akan buat kotak kecil je sini. Kita letak the summary, most important point and main point idea to go here. Kalau ada macam pendapat ke, ataupun lecture tu bagi pandangan ke, ataupun lecture tu kata lecture tu bagi penutup untuk summary dia punya lecture, boleh masuk kat sini. Alright, ni antara contoh yang boleh student you all buat. Untuk you all punya portfolio, memang saya akan minta you buat you buat the Cornell method ni mengikut subjek you sendiri. Contohnya kata you nak buat nota untuk kuliah kita yang lepas menggunakan Cornell notes, buat. Tapi yang penting ataupun yang wajib, saya memang nak pastikan dalam you punya portfolio ada contoh untuk buat Cornell notes ni. Untuk yang semester lepas, majoriti dia tak buat. Dia just keluarkan contoh notes yang tadi tu je. Yang ni je, dia just ambil yang ni je dan dia template dalam dia punya portfolio. Saya tak nak lah. Yang ni boleh letak, and then satu lagi you kena buat you punya sendiri. Maknanya you ambil lah subjek-subjek yang mana you belajar dekat masa tahun 1 ni, masa semester ni. Buat nota. Tak kira lah kuliah yang keberapa, janji adalah you punya contoh tu. Apa saya minta you faham. Ni ada contoh Cornell notes. Maknanya kat sebelah kiri tu dia letak main idea dia ataupun key question dia, and then atas tu dah tajuk utama dia lah. Katakanlah kuliah pertama, topik pertama kita belajar about the sensory and the sixth sense.
stand of the learning. Okay, apa yang kita ajar, and then kotak utama tu dia akan letaklah ada berapa area yang digunakan untuk kita belajar. Tu area yang pertama ni untuk apa, area kedua ni untuk apa. Okay, you boleh letak diagram, you boleh letak pictures, you boleh letak formula, and then bawah situ ada summary lah, summary. Okay. Alright, itu saja. Saya akan letakkan video ringkas macam mana nak buat Cornell Notes tapi dalam bahasa Indonesia lah. Okay. Saya yang lain kalau tak puas hati ataupun tak faham macam mana nak buat Cornell Notes ni, you all boleh search dekat dalam YouTube, memang ada banyak lah. Okay. Tapi dia punya kaedah ataupun method dia still sama, dia akan bagi 4 kolom tu lah. Cuma dia punya pendekatan ataupun style penulisan ataupun style membuat nota tu berbeza-beza sikit lah. Alright, so terima kasih untuk minggu ini. Okay, kalau ada apa-apa boleh hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum.